Kembali bersama dengan kami di Rampai Pagi. Kini kita berada dalam segmen Negara Pintar Terhubung. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu peranan dan persediaan perkhidmatan bomba lapangan terbang antarabangsa Brunei dalam menjamin keselamatan penerbangan. Kita bersama dengan siapa ni, Wali? Alhamdulillah berada di sisi kiri saya. Terus saja saya perkenalkan kepada anda penonton. Itu Yang Mulia Tuan Alwis bin Haji Muhammad, merupakan pemangku Ketua Pegawai Bomba Lapangan Terbang bersama kita Tuan Alwis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sehat. Sihat ya. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Tuan Alwis meluangkan waktunya pagi ini bersama dengan kita di Rampai Pagi dan juga narasumber kita yang kedua iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Sajidin bin Haji Yahya ya. Merupakan pemangku Timbalan Ketua Pegawai Bomba Lapangan Terbang, betul ya? Betul, Tuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Tuan. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi selamat datang ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih kita ucapkan ya dengan masa yang diluangkan waktunya pagi ini untuk bersama dalam segmen Negara Pintar Terhubung. Sesuatu yang jarang-jarang kita ini ketengahkan dan juga Betul ketahui sekali. bersama peranan dan juga persediaan perkhidmatan lapangan terbang antarabangsa Brunei Darussalam dalam menjamin keselamatan penerbangan. Jadi untuk memulakan perbicaraan dan juga perkongsian kita pada pagi ini, apa kata bersama dengan Tuan Alwis terlebih dahulu ya. Jadi mungkin Tuan Alwis boleh mengongsikan sebenarnya kepada kita apa dia sebenarnya tajuk yang ingin disampaikan pada pagi ini. Silakan Tuan Alwis. Ya, terima kasih, Wali. Sebenarnya sebelum itu saya mulakan dengan apa perbezaan perkhidmatan bomba lapangan terbang dengan jabatan bomba lapangan terbang. Jabatan bomba dan penyelamat. Ya. Sebenarnya ada perbezaan tugas di antara perkhidmatan bomba dengan jabatan bomba, yaitu perkhidmatan bomba lapangan terbang adalah khusus untuk memberi perlindungan kepada pesawat-pesawat dan orang-orang yang menggunakan lapangan terbang antarabangsa. Jika sekiranya terjadi insiden ataupun kemalangan kapal terbang di lapangan terbang, kamilah yang bertanggungjawab untuk merespon. Berbeza dengan jabatan bomba, mereka lebih kepada kebakaran kemalangan di bangunan. Jadi di mana letaknya bomba lapangan terbang ini kalau boleh tahu ni Tuan Alwis? Sebenarnya bomba lapangan terbang ini tidak jauh dari lapangan terbang antarabangsa Brunei. Cuma di sebelah kalau tadi menuju ke lapangan terbang, tadi kami di sebelah kiri terminal lapangan terbang. Patut di sebelah tadi nampak di sebelah tower lapangan terbang. Okey. Di sana terletaknya ya. Telah pun dikongsikan tadi bersama dengan narasumber kita. Sekali lagi kita kongsikan, kita baru saja bersama dengan Yang Mulia Tuan Alwis bin Haji Muhammad, merupakan seorang pemangku Ketua Pegawai Bomba Lapangan Terbang. Telah pun mengongsikan. Jadi ada latihan ataupun kelayakan khusus untuk pegawai bomba lapangan terbang dan juga pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat, macam mana Tuan? Ada latihan yang berbeza, ada prosedur yang berbeza, macam mana menurut Tuan Alwis sendiri? Ya, latihan secara asasnya memang ada persamaan, dan tapi perbezaan kami latihan yang kami buat lebih kepada kebakaran kapal terbang dan pesawat helikopter juga. Apa beza kebakaran kapal terbang dengan kebakaran rumah ataupun hutan sebagai contoh, Tuan Alwis kalau boleh berkongsi? Kebakaran kapal terbang sebenarnya lebih bila ia terbakar, ia lebih laju daripada kebakaran rumah. Disebabkan bahan bakar. Disebabkan bahan bakar yang kapal terbang pakai jet A1. Jadi maksudnya kemahiran yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran tersebut berbezalah dengan memadamkan rumah ataupun hutan dan sebagainya ya. Jadi kalau begitu, mungkin ada kelayakan ataupun kelayakan minimum yang selalunya diperlukan ni. Bagaimana Tuan? Bagi ahli bomba, ahli bomba lapangan terbang, kelayakan minimum kami pada masa ini itu kalau masa ini barangkali dalam
pendidikan tidak lagi ada penilaian menengah bawah. Barangkali digunakan tahun 9. Ya, ya. Tahun 9. Nyata ni kalau orang dulu pun form 3 nyata ni. Form 3, Tingkatan PMB 3, dah. PMB. Tapi masa ni PMB dia lagi ada. Ada tahun 9 saja. Tahun Atau 9. minima tu tuan. Minimum. Jadi itulah dia ya, telah pun dikongsikan bersama dengan Yang Mulia Tuan Always berkenaan dengan kelayakan minimum yang diperlukan. Jua di antara latihan khusus yang telah pun dijalankan dan kita telah pun mempelajari sedikit sebanyak berkenaan dengan perbezaan bomba lapangan terbang dengan agensi bomba yang lainnya juga. Mungkin dapat kita tanyakan, kita berpindah pula pada Yang Mulia Tuan Muhammad Sajidin merupakan seorang pemangku Timbalan Ketua Pegawai Bomba Lapangan Terbang. Mungkin juga kita ni ingin mengetahui ada peralatan ataupun kemudahan yang khusus bagaimana? Okay, terima kasih Puan. So, perbezaan khususnya perkhidmatan bomba lapangan terbang adalah penggunaan what we call jentera pemadam api kapal terbang, iaitu what we call major form tender. So, major form trucks vehicles ini adalah peralatan khusus yang membawa air kapasiti sebanyak 12,000 liters dan mempunyai kelajuan sehingga 110 km sejam. Yang mana kalau sekiranya terjadi mana-mana kemalangan ataupun kejadian kecemasan di kawasan lapangan terbang, kereta tersebut dapat mencapai ke tempat tersebut di bawah dalam masa 2 minit, di bawah 3 minit mengikut standard ICAO yang telah ditetapkan. Wow, luar biasa sekali ya. Ada sedikit video yang dipaparkan ini, mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai dengan tayangan klip video ini. Tuan Sajidin ataupun Tuan Always. Ini adalah video apa nih? Yang ini adalah video latihan kecemasan lapangan terbang yang diadakan pada 2 tahun lalu. Ini tahun lepas, minta maaf. Tahun lepas. Biasanya kami akan membuat latihan kecemasan ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Untuk ini pun untuk mencapai kehendak standard ICAO, International Civil Aviation Organization, yang mana setiap lapangan terbang antarabangsa untuk mengadakan latihan kecemasan. Adakah latihan ini hanya melibatkan bomba lapangan terbang ataupun semua yang bertugas di kawasan berkenaan? Tuan Sajidin. So, seperti itu, latihan ini yang melibatkan koordinasi semua sekali agensi-agensi kecemasan seperti Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera Diraja Brunei, pihak polis, Jabatan Polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan seterusnya syarikat-syarikat penerbangan yang beroperasi di di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Jadinya dengan latihan-latihan ini kita akan mencuba pakai prosedur-prosedur ataupun SOP yang ditetapkan daripada agensi-agensi dan untuk memastikan yang SOP tersebut adalah up to date dan dapat berfungsi untuk untuk menangani kejadian-kejadian kecemasan di lapangan terbang seperti yang kita lihat ini dan untuk seterusnya untuk memastikan yang operasi penerbangan dapat kembali normal seperti biasa. Baik, adakah ini jentera yang dimaksudkan yang membawa 12 liter 12,000 liter. 12,000 liter foam Air dan foam. So seperti yang dia tadi itu, jentera ini adalah khusus di mana salah satu kelebihannya ataupun salah satu karakteristiknya ialah jentera tersebut membawa buyah ataupun what we call foam. So foam ini adalah yang berfungsi untuk memadamkan api minyak kapal terbang dengan lebih cepat. Oh, begitu Dan kalau tidak silap rasanya dibuat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Latihan tersebut. Kenapa tidak menggunakan air ni Tuan Sajidin? So kalau sekiranya minyak kita ni padamkan ataupun kita ni jiruskan dengan air, so ia akan menjadi lebih marak. Jadinya dengan penggunaan
foam tersebut, ia ia akan memadamkan api tersebut dengan tiga what we call tiga segi tiga api, iaitu dengan cara menyejukkan, menyelimuti dan seterusnya untuk tindak balas kimia pada foam tersebut untuk memadamkan api tersebut. Sebab itulah ia digunakan foam ini tadi untuk memadamkan api jenis minyak ini. Ini adalah paramedik ataupun macam mana keselamatan awal? MRS dari agensi MRS. Ini adalah koordinasi daripada agensi-agensi yang seperti yang kita lihat adalah daripada pasukan Angkatan Tentera Diraja Brunei MRS. Mereka akan bertindak awal untuk membagi what do we call this medical assistance. Dan tidak lupa juga artinya daripada pihak Kementerian Kesihatan, daripada pihak EMAS MOH untuk memberikan, kalau daripada di sini untuk memberikan what do you call is first aid awal sebelum mangsa-mangsa ini dipindahkan kepada hospital. Sangat teliti, teratur, betul rinci sekali. Yes. Dan dapat juga kita saksikan mungkin daripada latihan ini sendiri nanti dapat mempersiapkan mereka nanti sekiranya terjadi dan sebagainya. Mungkin dapat juga dikongsikan selalunya kalau begini bagaimana cara komunikasinya ni? Memang sudah awal dilatih atau bagaimana? Okay. Mengenai dengan komunikasi ini, biasanya what we call airport emergency plan, plan kecemasan lapangan terbang. Plan kecemasan lapangan terbang ini meliputi semua sekali SOP daripada agensi yang terlibat. Jadinya dengan agensi-agensi tersebut, mereka akan membuat tugas-tugas berdasarkan SOP tersebut. Jadinya dengan membiasakan membuat latihan ataupun membuat what we call macam tabletop exercise ataupun sentiasa mengupdate lah SOP kalau sekiranya ada perubahan-perubahan. Jadinya we akan memastikan yang semua sekali tindakan-tindakan tersebut adalah mengikut SOP yang berkenaan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi apa tandapatan daripada latihan tersebut ni tuan? Alhamdulillah, this is seperti yang kita ni lakukan pada tahun lepas. Latihan tersebut telah menimbulkan what do you call this kesedaran dan seterusnya memastikan yang macam kita ni mesti sentiasa bersiap sedialah pasal kemalangan ini kadang-kadang kita tidak diketahui apa-apa. Jadinya dengan mengadakan latihan-latihan tersebut kita ni sentiasa bersedia. Luar biasa sekali ya. Betul. Jadi mungkin dapat kita tanyakan kembali pada Yang Mulia Tuan Always berkenaan dengan prosedur kecemasan yang ada. Adakah ada koordinasi bersama dengan agensi lain berkenaan semasa kejadian kecemasan tersebut, bagaimana? Ya, memang ada koordinasi dengan agensi-agensi lain yang mengikut plan kecemasan lapangan terbang yang direka, dan objektifnya adalah memastikan sebarang kejadian kecemasan dapat ditangani dan mengikut standard dan prosedur agensi yang terlibat, seterusnya memastikan operasi penerbangan dapat kembali normal seperti biasa. Seperti biasa ya. Masa tindak balas standard bagi satu-satu kecemasan, Tuan Always kalau boleh berkongsi. Kalau mengikut dalam standard ICAO, selalunya kami akan merespon satu-satu kemalangan seperti yang Tuan Sejin katakan tadi, tidak lebih 2 minit, tidak melebihi ke 3 minit. Tidak melebihi 3 minit ke tempat kejadian. Jadi kemudian proses untuk memadamkan ataupun atau terpulang lagi lah kepada macam mana bentuk kecemasan yang diperlukan itu Tuan ya. Mungkin dapat dikongsikan juga, kita bercerita berkenaan dengan kecemasan pastinya ada kategori-kategori yang berbeza. Jadi bagaimana? Apakah kategori kecemasan berbeza yang ada dan mungkin prosedur-prosedurnya pun dapat diterangkan? Bagaimana? Prosedurnya, kategorinya memang semua yang ada adalah apa yang terjadi di lapangan terbang, termasuk di terminal. Iaitu ada yang aircraft crash on BIA, outside BIA, iaitu di luar pagar lapangan terbang.
fire or hazard on the ground. Ya. Full emergency adalah standby, yang mana kami akan dimaklumkan yang kapal terbang itu mempunyai masalah yang barangkali boleh terjadi kemalangan. Local standby, ini pun kami dimaklumkan yang mana local standby ini adalah untuk kapal yang mempunyai masalah teknikal sedikit. So kami standby di balai. Kalau full emergency, kami akan standby ada tempat-tempat yang ditentukan. So bila kami merespon, akan kecepatan tindak balas kami akan lajulah. So maksudnya yang paling berat mana satu ni, antara local standby ataupun full emergency ni? Full emergency adalah itu adalah yang paling atau berkemungkinan besar. So ini pasti akan berada dalam keadaan yang penuh bersiap sedia ni, Ya. pegawai-pegawai bomba di lapangan terbang bagi sebarang kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini berlaku ya. Baik, ada section-section lain juga difahamkan. Kalau boleh dikongsikan, di sini ada 12, tadi baru saja 5 ni. Siapa yang boleh berkongsi ni? Okay, untuk meneruskan, we have ada bomb warning ataupun threats to aircraft. We have also illegal seizures of aircraft. Maksudnya kalau sekiranya ada perbuatan-perbuatan hijack. We have fire plan for airport buildings, unlawful act against BIA, dangerous goods accidents or incident, aircraft recovery plan, dan seterusnya media handling and issuance of press releases. So section-section yang ada termasuk dalam AAP ini, kalau sekiranya terjadi antara insiden itu ataupun prosedur-prosedur tersebut, semua sekali adalah mengikut yang telah ditetapkan dalam prosedur AAP ini. Jadi itulah ya 12 sections yang baru saja dikongsikan bersama. Mungkin dapat dikongsikan juga ni, Tuan Muhammad Sajidin. Bagaimana pula dengan cabaran kerja yang ada? So cabaran kerjanya kalau macam melibatkan di lapangan terbang sedunia ini, selalunya melibatkan cuaca itulah macam salah satunya cuaca ekstrim lah. Okay. Seperti pengalaman yang telah terjadi, biasanya kalau di lapangan terbang ini ada dua cuaca itu macam cuaca panas dan cuaca seperti yang kita ni alami masa ni lah, cuaca tengkujuh. So kalau biasanya kalau macam cuaca panas ataupun musim kemarau yang kita ni ia melibatkan cuaca ataupun suhu yang panas. So kadang-kadang apa yang kami terima panggilan-panggilan di sekeliling kawasan lapangan terbang adalah seperti macam Kebakaran hutan, kebakaran bushfire dan sebagainya. Dan kalau sekiranya macam semasa ni kan, kalau macam musim tengkujuh, biasanya kalau musim hujan ni kadang-kadang kita ni punya penglihatan, even kita ni kalau macam di darat kan, penglihatannya tidak nampak. So apalagi kalau macam kapal terbang. So that's why berkurangan. So that's why keperluan, kalau sekiranya ada keperluan kapal terbang itu untuk macam weather standby. So memerlukan pihak bomba untuk bersiap sedia lah. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak bomba jika pemandangan kurang ketika di lapangan terbang juga? Kita ketahui itu. Kalau actually-nya, kalau sekiranya macam pemandangan ni, pihak bomba pun tidak dapat buat apa-apa lah. So itu terpulang ataupun bergantung kepada pilot-pilot kapal terbang yang akan mendaratkan ke landasan. So hanya apabila diorang mendarat di landasan, dan bomba baru dapat bertindak. Untuk memberikan bantuan ini tadi ya. Mungkin dapat juga kita tanyakan kepada, kita berpindah pada Tuan Alwis ya. Kita ingin tahu juga berkenaan dengan penyelenggaraan dan kesediaan yang ada. Mungkin dapat dikongsikan bersama. Maksudnya tu kepada peralatan-peralatan ini tadi, sebagai contoh macam fire trucks ataupun peralatan-peralatan keselamatan, expired date ataupun macam mana dilihat ataupun dikemas kini, update macam mana Tuan? Selalunya memang penyelenggaraan memang dibuatlah kepada jentera-jentera dan peralatan-peralatan. Macam jentera ni biasanya kami akan setiap hari akan selalunya dites lah. Dites oleh bahagian operasi kami yang standby 24 jam. Yang mana diorang akan membuat pengeluaran air dan foam lah sedikit. Foam itu kami cuba sedikit saja pasal harganya mahal sedikit lah daripada air. Memang kami senang sedikit dapat lah. Pasal tu
Yang lain kelengkapan keselamatan sebagai contoh, mungkin ada jaket yang tertentu kah ataupun macam mana? memang ada jaket yang tertentu kami gunakan, iaitu yang kami panggil PPE. Ada dua, kalau Kadiko ada tiga juga. Satu adalah baju pemadaman api, yang kalis panas dan api lah sedikit. Dan sekiranya melibatkan macam api minyak ni, kami akan menggunakan yang kami panggil baju timah. Ia berwarna silver. Okey. Itu untuk Ini jarang digunakan ya? jarang digunakan. Okey. Itu sekiranya anggota-anggota kami akan menghadapi api yang besar lah, api yang dan yang satu lagi adalah baju hazmat. Ini hazmat sekiranya ada kejadian hazmat material semata lah, baru kami menggunakan untuk first response saja. Selepas satu kadang kami akan menyerahkan ke Jabatan Bomba lagi yang spesialis dalam hazmat ini. Ada kan kalau kita dilihat yang masuk bangunan memakai oksigen kerana asap berkepul di atas, di bawah ada oksigen. Kurang pastilah, tapi ada saya Kalau melihat di movie ada di filem-filem kan, dari sana kita dapat ada belajar idea melihat, sedikit lah, katanya dapat macam membayangkan. kalau asap kuat di dalam bangunan, Betul. jangan berdiri merangkak kemudian keluar daripada bangunan kerana asap di atas tinggi, toksiknya di bawah ada oksigen. Oh betul ke tu? Memang asap akan terapung lah nyatanya ke atas. Malahan jua ada di antara beberapa video katanya kalau sekiranya ada api dan kita ni bagi air, ia makin besar terpulang. Betul ke Indah? Betul. Jadi biasanya kalau ada api selalunya di counteract dengan apa tu? Mengikut kalau apinya macam tadinya Sultan Sajidin, api jenis minyak, kalau nyatanya disimbah memang makin marak lah, makin besar. Tapi kalau macam api keratas, kayu, atau boleh tani simbah siram dengan air. Kalau dengan kayu, dengan kertas itu boleh. Tapi kalau dengan elektrik lain lagi, jangan disiram dengan sama elektrik air. ada lagi. Nanti kena renjatan elektrik. Itu yang membahayakan kita ni lagi kan. Ingin kita ketahui juga mengenai dengan pegawai-pegawai yang ditugaskan dalam rutin-rutin harian sebegini. Macam mana shift pekerjaannya ataupun bergantian tugasnya dalam memastikan keselamatan 24 jam itu? Ya, dalam masa 24 jam, kami ada pertukaran shift selama 12 jam. Maksudnya? Iaitu macam pada masa ini yang kami pakai bermula 8.30 pagi sampai 8.30 malam. Dan satu shift lagi 8.30 malam sampai 8.30 pagi. Jadi dengan cara yang demikian, keanggotaan khususnya bomba lapangan terbang ini dapat memberikan 100% apa kata orang, energi lah dan juga pemantauan dalam memastikan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Mungkin ingin juga ditanyakan berkenaan dengan latihan simulasi. Bagaimana dengan prosedur latihan simulasi tersebut? Adakah ianya sebelum, semasa dan selepas kebakaran bagaimana? Tuan Sajidin. Terima kasih, Wan. So, latihan simulasi ini seperti yang atukan, memang kalau sekiranya ada perbezaan antara bomba-bomba yang lain itu, because kalau sekiranya macam kejadian kemalangan lapangan terbang memang jarang lah. Kalau boleh memang Indah akan dihadapi. Mudah-mudahan Indah tapi dijauhkan. Indah itu tidak bermaksud kita ni perkhidmatan bomba lapangan terbang orang relax sajalah macam tu. So mesti mengadakan latihan-latihan seperti simulasi ini. So that's why setiap bulan kadang-kadang daripada bahagian-bahagian ataupun unit operasi itu mereka akan mengadakan latihan-latihan simulasi seperti respon time, latihan memadam api kebakaran, memadam ataupun mencuba perkakas-perkakas bomba yang telah disediakan. So dengan mengadakan latihan-latihan simulasi ini, ia akan memberikan pengalaman satu, and then dua memberikan pelajaran kepada pegawai dan anggota bomba macam mana untuk bertindak. Jadinya mereka akan tahu macam mana contoh menggunakan perkakas-perkakas yang telah disediakan dengan membiasakan menggunakan perkakas dan latihan-latihan yang digunakan. Perkakas yang dimaksudkan ini tadi seperti jentera-jentera, we have untuk macam mana cara pemanduan, macam mana cara untuk driving secara selamat. Then we also have macam penggunaan seperti kapak-kapak ataupun chainsaw untuk memotong bahan-bahan. And then we also have macam what we call hydraulic machinery. Hydraulic machinery ini ia melibatkan perkakas untuk samada untuk membuka, mengopek ataupun untuk memotong material-material
yang keras lah, kira macam tu. Dan sama juga seperti yang Tuan cakap tadi, salah satu perkakas yang very important kalau yang ada berkaitan dengan bomba adalah untuk memakai breathing apparatus yang tangki oksigen. Jadinya kalau sekiranya menghadapi situasi panas ataupun berasap ataupun sekurang-kurangnya ataupun yang melibatkan ada hazmat lah, jadinya memerlukan untuk pemakaian breathing apparatus. Jadinya untuk melindungi juga pegawai dan anggota bomba untuk ke dalam kawasan kemalangan dan seterusnya untuk melindungi diri sendirilah dengan apa ni, ini udara yang bersih. Dari alhamdulillah ya. Jadi ini tadi bercakap mengenai dengan kemalangan, kebakaran, insiden yang tidak diingini berlaku. Tetapi jika ada panggilan khususnya di kawasan lapangan terbang atau mengenai dengan binatang-binatang liar, adakah bomba lapangan terbang ini dilibatkan sama ataupun itu jatuh kepada bahagian Jabatan Bomba dan Penyelamat? Macam mana Tuan? Bagi macam binatang liar ni, ular, ia akan depends on keperluan. Sekiranya kami ada standby, kami akan dapat membuat menghadiri ataupun menangkap ular apa ni. Tapi sekiranya diperlukan memang dari bahagian tertentu akan memaklumkan kepada kami dan kami akan menghantar tim kami untuk merespon untuk binatang liar ini lah. Tapi ini khusus di dalam kawasan lapangan terbang sahajalah. Tapi kalau macam di kawasan-kawasan lain tidak respon lah ya. Ada bomba yang ditugaskan di kawasan-kawasan berkenaan. Faham. Jadi itulah dia ya, sedikit sebanyak intisari memang luar biasa sekali. Luar biasa. Saya pun baru tahu mengenai dengan profesor ini. Bukan selalu kita bicarakan tentang topik ini dan rasanya pun pendedahan awal untuk Najwa berkenaan dengan topik yang sekali lagi akan kita kongsikan kepada penonton kita, iaitu peranan dan persediaan perkhidmatan bomba lapangan terbang antarabangsa Brunei dalam menjamin keselamatan penerbangan. Apa pun ribuan terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber yang sudi datang ke Studio 4 pada kali ini, memberikan kita ilmu yang baru, ilmu yang harapnya bermanfaat juga untuk penonton-penonton di luar sana, dan harapnya kita akan bersua lagi dalam kesempatan mungkin dengan topik yang berbeza pula. InsyaAllah. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.